Apakah itu sawan? Sawan merupakan keadaan di mana berlaku renjatan elektrik tanpa kawalan pada otak. Fenomena ini di mana sawan ini berlaku berulang kali tanpa sebarang sebab dikenali sebagai epilepsi. Sawan boleh berlaku kepada siapa sahaja tanpa mengira usia. Namun begitu, masalah ini lazimnya berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia antara 6 bulan hingga 5 tahun. Sawan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sawan fokal. Sawan sejenis fokal bermaksud renjatan elektrik berlaku hanya kepada seluruh bahagian kecil dalam otak. Sawan yang kedua adalah sawan keseluruhan. Sawan keseluruhan pula didefinisikan sebagai renjatan elektrik yang berlaku kepada seluruh struktur otak dan bukan sahaja pada satu bahagian sahaja. Apakah punca atau penyebab sawan? Sawan boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Punca utama berlakunya masalah sawan ialah demam. Hal ini demikian kerana suhu yang tinggi membawa kepada masalah renjatan elektrik dalam otak. Selain itu, sawan juga boleh berlaku akibat daripada sebarang trauma pada bahagian kepala yang mampu mendatangkan masalah dalam otak sekaligus tercetusnya sawan. Sawan juga didapati berlaku apabila tahap gula dalam badan berada dalam kadar lebih rendah daripada normal. Apabila kadar gula dalam badan berkurangan, otak tidak mendapat tenaga yang diperlukan. Sawan juga boleh berlaku apabila seorang yang alkoholik dalam proses rawatan berhenti mengambil minuman beralkohol. Kesan sampingan yang disebut sebagai alcohol withdrawal symptom ini boleh menyebabkan sawan. Penyakit sawan merupakan sebuah perkara yang boleh diwarisi ataupun dipanggil sebagai genetik. Justru itu, sekiranya ibu bapa mempunyai masalah sawan, maka kemungkinan besar anak mereka juga akan mewarisi masalah yang sama seperti mereka. Simptom sawan atau gejala sawan. Sawan adalah sejenis penyakit yang mempunyai simptomnya yang tersendiri. Antaranya ialah jatuh ke lantai secara tiba-tiba, pengsan atau tidak sedarkan diri, kekejangan pada tangan dan kaki, berbuih pada bahagian mulut, menggeletar seluruh badan dan tersentak pada bahagian kaki dan tangan. Cara membantu pesakit sawan. Garis panduan yang perlu diikuti yang pertama ialah tinggal di sisi pesakit, bertenang dan letakkan pesakit di atas lantai. Kemudian, pusingkan kepala mereka dengan perlahan untuk membantu pesakit bernafas. Pastikan kepala mereka selamat sehingga mereka tidak memukulnya dan kosongkan kawasan di sekitar pesakit. Seterusnya, letakkan sesuatu yang lembut dan rata seperti jaket yang dilipat di bawah kepala orang itu. Longgarkan apa sahaja yang ada di leher pesakit untuk memudahkan mereka bernafas. 4. Sedarkan pesakit tetapi jangan goncang pesakit dan berteriak kepada mereka kerana otak mereka akan bergegar dan boleh menyebabkan pesakit semakin sukar untuk sedar. Selain itu, pastikan tidak terlalu ramai yang menonton keadaan ketika pesakit diserang sawan. Hal ini kerana pesakit mungkin merasa letih, malu atau bingung selepas sedar dari sawan. Akhir sekali, hubungi pihak hospital atau seseorang yang dapat memberikan bantuan kepada pesakit. Saya Al-Maghfirah binti Syarudin akan menerangkan mengenai perkara yang tidak boleh dilakukan terhadap mangsa sawan. Baiklah, perkara yang tidak boleh dilakukan kepada mangsa sawan ialah dengan menggunakan kekuatan fizikal. Sebenarnya hampir keseluruhan tubuh badan mangsa mengalami kekejangan otot. Jadi kita tidak boleh ataupun tidak dibenarkan menggunakan kekuatan fizikal untuk memastikan kedudukan ataupun posisi keadaan pesakit mangsa sawan tadi dengan keadaan yang betul. Sebaliknya kita membiarkan sahaja pesakit sawan dengan keadaan yang sebegitu. Hal ini kerana pesakit sawan akan mengalami kesakitan di bahagian otot, ligamen ataupun tulang setelah mereka sedar daripada sawan. Oleh itu, kita hanya memastikan keadaan di sekeliling pesakit ataupun mangsa sawan dalam keadaan yang selamat.
Baiklah, perkara kedua iaitu dilarang meletakkan sudu di dalam mulut mangsa. Perkara ini sangatlah dilarang sama sekali oleh doktor. Sebaliknya, kita haruslah membiarkan keadaan pesakit di dalam keadaan yang selamat, yang baring dan keadaan mengiring supaya air liur ataupun susu dapat mengalir keluar dengan baik. Perkara ini sebenarnya haruslah dilakukan supaya mangsa tidak akan tersedak. Kerana berkemungkinan besar air liur ataupun susu tadi akan memasuki di dalam saluran pernafasan. Selain itu, sesetengah individu yang sangat panik, mereka cuba untuk memberikan ubat kepada mangsa sawan. Sebenarnya perkara ini tidak perlu dilakukan kerana ia tidak akan memberikan apa-apa kesan kepada mangsa sawan semasa mereka memberikan ubat kepada mangsa yang sedang sawan. Seharusnya kita hendaklah memberikan ubat setelah pesakit sedar daripada sawan. Cara melindungi mangsa sawan. Yang pertama, jauhkan mangsa dari tempat berbahaya. Jika berlaku atas jalan raya ataupun dalam kolam air ataupun di tempat tinggi, bawa mangsa ke tepi atau tempat yang paling selamat. Yang kedua, posisikan mangsa dalam keadaan mengiring, sama ada kiri atau kanan. Tujuan berbuat demikian bagi mengelakkan air liur atau muntah mangsa masuk ke dalam paru-paru semasa sawan. Jika berlaku kemasukan benda asing dalam paru-paru, mudarat lain akan berlaku. Yang ketiga, elakkan daripada memasukkan jari atau benda keras ke dalam mulut mangsa. Ia akan mencederakan gigi mangsa dan akan berisiko tercedera putus jari. Dan yang terakhir sekali, dapatkan bantuan klinik atau hospital secepat mungkin.